Assalamualaikum. Nama saya Nurul Fatihah binti Hamzah dari Division 4B. Kumpulan kami memilih negeri Selangor dan Perak untuk membuat rujukan. Nama majalah kami Jejak Santai Selangor dan Perak. Kumpulan kami terdiri daripada 6 orang, iaitu Muhammad Nizam bin Muhammad Suhaimi dari Division 4C, Muhammad Aiman Syamsi bin Ibrahim Asri dari Division 4B, Luqman Al-Hakim bin Muhammad dari Division 4B, Syaifah Aina binti Said Azizi Division 4C, Siti Nohani binti Jenah dari Division 4A, dan saya Nurul Fatihah binti Hamzah dari Division 4B. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aiman Syamsi bin Ibrahim Asri daripada kelas Division 4B. Saya akan menerangkan sedikit tentang pembahagian tugas untuk ahli kumpulan kami. Yang pertama, untuk bahagian nizam, dia kena mencari maklumat tentang padi field, Ahmad House dan padi box yang terdapat di Selangor. Lepas tu dia kena gabungkan setiap tajuk dan isi untuk dijadikan majalah. Dan dia juga kena memilih latar belakang yang bersesuaian dengan majalah yang dia kena buat. Lepas tu bahagian saya pula, saya kena mencari maklumat tentang kolam air panas Sungai Kelah yang terdapat di Perak.
Dan saya juga kena membuat slide pembentangan. Okay, seterusnya bahagian Lokman. Lokman dia kena cari maklumat tentang Marina Island dekat Perak. Lepas tu Lokman juga dia ada bantu saya dengan memberi idea tentang design yang bersesuaian untuk membuat slide pembentangan. Seterusnya bahagian Sharifah Aina pula, dia kena mencari maklumat tentang Labu Sayong di Perak. Sharifah dia juga ada bagi idea tentang tempat-tempat yang menarik yang ada di negeri Perak. Lepas tu bahagian Hani dia kena cari maklumat tentang Gua Tempurung di Perak. Lepas tu Hani ada bagi penerangan tentang cara macam mana nak buat majalah tu. Lepas tu Hani dia juga ditugaskan untuk mengedit video dan menggabungkan video yang kami perlu rakam. Okay, seterusnya bahagian Fatihah dia kena mencari maklumat tentang Batu Cave di Selangor. Lepas tu Fatihah dia bagi idea tentang tempat-tempat yang menarik yang terdapat dekat Selangor. Okay, sekian, itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sharifah Aina binti Said Azizi. Saya akan menerangkan slide yang ketiga, iaitu proses penyediaan majalah. Okey, pada tarikh 1 hari bulan 10 2020, kami telah melakukan perbincangan dan juga pembahagian tugasan masing-masing di dalam grup WhatsApp. Tarikh seterusnya iaitu pada 4 hari bulan 10 2020 sehingga 12 hari bulan 10 2020, kami diberi masa selama 14 hari untuk mencari maklumat berkaitan tugasan masing-masing. Kami mencari maklumat ni di dalam internet, e-jurnal dan juga majalah. Okey, seterusnya pada 14 hari bulan 10 2020 sehingga 22 hari bulan 10 2020, kami mengumpul maklumat dan juga menyiapkan majalah pada tempoh tersebut. Tarikh seterusnya 24 hari bulan 10 2020, kami telah membuat perbincangan mengenai slide di dalam video call. Tarikh seterusnya 25 hari bulan 10 2020 sehingga 27 hari bulan 10 2020, kami diberi tempoh masa 3 hari untuk membuat slide pembentangan. Tarikh seterusnya iaitu 28 hari bulan 10 2020 sehingga 31 hari bulan 10 2020, kami telah diberi masa tempoh iaitu selama 4 hari untuk membuat video pembentangan mengikut tugasan masing-masing. Akhir sekali iaitu pada 1 hari bulan 11 2020, kami telah mengumpulkan semua video yang berkaitan majalah dan juga kami telah mengedit video tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nizam bin Muhammad Suhaimi. Nama matrik saya DHU 2019-24502. Saya akan menerangkan dalam part saya dalam bahagian pembentangan, iaitu majalah. Saya akan menerangkan dari start muka depan sampailah akhir, iaitu promote KPB. Okey, saya mulakan mula dengan cover yang pertama, iaitu dari tulisan limited edition. Kita ambil daripada atas sampai ke bawah. Yang pertama adalah limited edition. Limited edition adalah jenis tulisan ni adalah Plifa Display Black. Plifa Display Black, saiz tulisan ni adalah 20.7 dan 8 tu adalah saiz di bawahnya, iaitu yang kecil tu adalah tulisan 8. Lepas tu warna hitam, efek tulisannya adalah line height 1.7. Yang kedua adalah nama collage kita adalah jenis tulisannya adalah Cinzil dan Rose Copies. Bersaiz 8, dua-dua bersaiz 8 dan berwarna hitam. Efek tulisannya adalah line height 1.4. Lepas tu jejak santai. Jejak santai ni kami pilih tulisan League Spartan
bersaiz 56. Warna putih. Efek tulisan ni adalah line height 1.4. Dalam banyak-banyak cover ni, tulisan ni kita orang satu je warna putih, iaitu jejak santai tu je. Lepas tu jenis tulisan yang Selangor dan Perak adalah playlist script. Lepas tu bersaiz 36. Warna dia hitam. Efek tulisan dia adalah line height 1.1. Lepas tu kita pergi kepada bawahnya, iaitu cuti-cuti di Malaysia sahaja. Jenis tulisannya adalah selima. Saiznya adalah 25. Warna hitam. Efek tulisannya adalah juga line height 1.4. Yang terakhir adalah G di tempat menjanjikan pengalaman menarik. G ni adalah mungkin kot berasal daripada perkataan Kelantan, katakan Ganu. Sebab dua-dua pada sini Kelantan Ganu. Jadinya jenis tulisannya adalah Lit Gotik. Saiz tulisan ni adalah 22, warna hitam. Efek tulisannya adalah line height 1.4. Jadi kita orang namakan jejak santai Selangor dan Perak ni adalah disebabkan oleh kita orang nak pergi tu sekadar suka-suka, hari saja. Jadinya kita orang pun tak jejak santai. Kayaknya tak ada kerja. Gitu jus ambil gambar apa semua tu, kena pergi untuk berseronok, nak pergi habiskan duit je lah. Jejak santai Selangor dan Perak. Lepas tu background kan, background dia ni gambar KLCC, bangunan-bangunan apa semua tu. Walaupun bukan Selangor, Selangor ini kan Kuala Lumpur kan, tapi disebabkan dia tu ikon Malaysia, jadi kita orang pun ambil bentuk ni letak dalam ni. Ya, sebenarnya nak ambil ibu negeri Perak dengan ibu negeri Selangor tu combine semua. Tapi disebabkan jadi makin orang kata tak berkesan, kita orang pun decide pilih gambar ni, yang tu warna biru apa semua tu. Warna biru ni sebab awan kan, warna biru lah, macam tu. Lepas tu kita teruskan yang kedua, iaitu isi kandungan. Isi kandungan. Nampak. Jenis tulisan ni adalah sinzil. Saiz tulisan adalah 18 dan 10. 18 ni adalah isi kandungannya. Isi kandungannya semua tu maksudnya pendahuluan, padi feed, batu cave, semua tu adalah 18. Yang 10-nya adalah di bahagian nama kami. Nama ahli kumpulan tu adalah semua adalah 10. Jenis tulisan adalah sinzil, sama dengan atas. Warna pun hitam. Efek tulisan pun line height 1.4 pun sama. Lepas tu kita pergi kepada penghargaan. Penghargaan ni kita orang letak tajuk dia tu jenis tulisan adalah Lit Sepatan. Saiz tulisan adalah 42, warna hitam semestinya. Tulisan efek dia tu adalah line height 1.4. Dalam page ni adalah semua line dua ni adalah 1.4, kesemuanya 1.4. Lepas tu bawah dia yang kecil-kecil tu, yang banyak-banyak tulisan tu adalah tulisannya adalah Plefa Display Black. Saiz tulisannya adalah 12, warna hitam. Line height dia pun sama, iaitu 1.4. Kita teruskan dengan sekincang. Okey, yang ini adalah bahagian saya untuk membuat adalah saya Muhammad Nizam bin Saimi. Saya ambil 3 tajuk, iaitu Padi Feed, Ahmad House dan juga Padi Box. Okey, Padi Feed ni sebabkan saya ambil 3 ni adalah dia ni terletak di kawasan yang sama, iaitu di daerah Sekincang. Jadi saya ambil sekali. Padi Feed ni saya jenis tulisan adalah sama. Tiga-tiga ni Padi Feed, Ahmad House dan Padi Box ni adalah sama, iaitu Lit Sepatan. Lit Sepatan semua sama. Lepas tu saiznya yang berbeza, iaitu Padi Feed Sekincang ni adalah 42 dan 24 adalah Ahmad House dan juga Padi Box Homestay.
Okey, yang play fair display black ni adalah di kelebihan, aktiviti, sejarah, keistimewaan, aktiviti di party box dan ciri-ciri. Yang ni adalah 18, bersaiz 18 dan semuanya berwarna hitam. Efek tulisan pun dan height dia semuanya adalah 1.4. Sama. Yang warna putih tu jus di jadual menanam padi. Yang perlu tahu, dan juga warna waktu menanam padi 2 kali setahun. Yang ni adalah warna putih. Tak tulis sini. Lepas tu efek tulisannya adalah line height 1.4. Line height semuanya 1.4. Lepas tu yang bawah tu pula jenis tulisan adalah Arimo. Arimo ni terletak di tulisan yang kecil-kecil tu adalah Arimo. Bersaiz 10. Semuanya saiz 10 berwarna hitam. Dan warna putihnya di dalam kotak warna hitam. Tu je. Lepas tulisan pun sama, iaitu 1.4 efek dia. Jadi ni saya pilih letak gambar. Tengok gambar tu, bolehlah tenangkan jiwa. Yang mana nak tenangkan jiwa, bolehlah datang sini pada efek ni. Yang Ahmad House ni adalah kedai orang kata kedai nostalgia untuk kita, tapi zaman kanak-kanak tu semua ada situ. Kayaknya barang-barang zaman dahulu ni semua ada kat Ahmad House ni. Kalau nak kenal zaman dulu, bolehlah pergi Ahmad House ni. Lepas tu party box pula ni adalah homestay. Takkanlah kita nak melancong satu hari je kan. Tak boleh sabar, jadi tak best lah. Jadi jadinya kena tempah juga. Barulah tak kejar masa time melancong tu. Macam tu. Okey, lepas tu kita akan pergi ke Batu Cave. Iaitu Batu Cave ni Batu Cave ni Nurul Fatihah yang buat. Nurul Fatihah binti Hamzah. Dia yang buat Batu Cave ni. Dan Batu Cave dengan Sekincaan adalah 2 tempat yang daripada Selangor. Dan bawahnya adalah semua daripada Perak. Batu Cave ni jenis tulisannya adalah Lip Spartan, sama juga dengan Sekincaan tu. Lip Spartan dengan Plefa Display Black. Plefa Display Black ni letak ada di ni Batu Cave yang kecil bawah tu, dan keistimewaannya dan sejarah Batu Cave. Yang ni dua ni adalah bentuk sama dengan di atas. Lepas tu saya tulisan pun sama 42. Yang ni pun 42, yang atas pun 42. Lepas tu 24 ni di Batu Cave yang kecil bawah tu, keistimewaannya dan sejarah Batu Cave. Efek tulisan lain dia adalah height 1 dan 1.4. Yang 1 ni di Batu Cave yang besar tajuk atas tu. Lepas 1.4 tu yang bawah dia tu. Yang kecil-kecil tu. Betul lah, 1.4. Lepas tu kita pergi kepada tulisan Arimo. Arimo ni semua yang menerangkan tentang Batu Cave, keistimewaannya tu, yang menerangkan bawah banyak-banyak tu. Sejarah Batu Cave apa semua tu. Tu Arimo. Saiz dia 12. Lepas tu sama lah dengan Batu Cave. Ada tak nampak tak yang tajuk tu ada tulisan kecil, tulisan Hindu. Saya nak baca pun tak pandai. Yang tu pun 12. Arimo 12, warna hitam. Efek tulisan dia lah 1.4 dan 1.24. Okay, 1.24 ni dia di Batu Cave. Nampak tak yang kecil tu? Yang Batu Cave yang isi kecil tu. Isi dia tu yang 1.24. Yang keistimewaan dengan sejarah Batu Cave tu adalah 1.4. Headline dia tu. Gitu. Batu Cave ni kayaknya tempat bersejarah juga lah. Kalau siapa nak tengok dengan besar apa semua patung tu, memang dapat gambar kecil kan. Tapi kalau dapat segi besar, kena tengok kena pergi sendiri lah. Tengok apa yang menariknya di Batu Cave ni. Lepas tu kita akan pergi ke Gua Tempurung. Gua Tempurung ni kiranya banyaklah kesan mistik. Orang kata mistik kan. Mistik apa,
tragedi macam kehilangan acap. Sebelum acap tu ada dah orang hilang. Kena susuk bunian apa semua tu, jumpa dengan bunian, jumpa dengan hantu apa semua tu. Kalau yang jenis suka apa paranormal apa semua tu, yang suka kepada kegaiban, boleh tu boleh pergi sini, Gua Tempurung ni. Okey, jadi Gua Tempurung ni jadi tulisan yang sebelum tu yang buat ni kan. Yang buat ni adalah Siti Nurhani binti Junai. Dia yang buat page ni. Dia yang cari isi apa semua ni. Lepas tu dia juga gunakan sama je dengan atas-atas semua tu, guna duit sepatan, play far display black. Lepas tu Arimo, macam tu. Sama je. Yang ni cuma yang berbezanya tambah satu je, iaitu sifon. Yang tu. Yang tulisan duit sepatan ni adalah di Gua Tempurung tu sendiri, yang besar sekali tu. Yang tu Spartan. Play for display black ni yang terletak di Gopeng Perak, sejarah Gua Tempurung, masa beroperasi, jenis store, perbezaan keempat-empat store, lepas tu tiket. Yang tu play for display black. Saya tulisannya adalah 42 dan 24. 42 ni adalah Gua Tempurung tu sendiri. 24 tu yang kecil-kecil tu, Gopeng Perak, sejarah masa beroperasi, jenis-jenis store. Yang tu 24. Kesemuanya adalah warna hitam. Lepas tu efek tulisan ni adalah line height 1. Kesemuanya adalah 1. Start daripada Gua Tempurung, Gopeng Perak, sejarah Gua Tempurung, masa beroperasi. Yang tu semuanya adalah 1. Lepas tu kita pergi kepada jenis tulisan yang ke 134, iaitu Arimo dan juga sifon. Sifon ni adalah yang satu atas tu, yang sebelah Gua Tempurung tu, yang ada masa beroperasi yang kecil tu kan, jenis-jenis store tu. Yang tu adalah sifon bersaiz 12. Yang tu je ada. Lepas tu Arimo ni pula, itulah yang kecil apa semua tu, yang sejarah, isi-isi. Yang tu adalah semuanya adalah Arimo. Lepas tu yang Arimo bersaiz 11 adalah di masa beroperasi dengan jenis-jenis store, dengan perbezaan keempat-empat store. Yang 3 tu adalah semuanya bersaiz 11. Yang 10 pula adalah sejarah Gua Tempurung. Yang 8 tu pula adalah tiket tu. Nampak tak? Tiket tu warga negara dan bukan warga negara tu adalah tiket tu adalah bersaiz 8. Kalau nak mari sini boleh lah tengok. Tapi tempat ni adalah keras lah, sebabnya adalah semuanya batu, tak ada yang lembut. Okey, jadi kita akan seterusnya iaitu kolam air panas. Kolam air panas ni di Perak juga. Sebab semuanya Perak dengan Selangor je. Kolam air panas ni kolam air panas adalah dibuat oleh Muhammad Aiman Syamsi. Aiman telah, semua ni adalah Aiman yang buat. Cari-cari isi apa semua tu. Okay, jenis tulisannya adalah sama je dengan atas, di sepatan, play for display black. Saiz pun 42. Saiz yang ni adalah lebih sikit daripada atas, iaitu 20. Untuk play for display black ni, tempat menghilangkan stres tu. Yang tu adalah 20. Aktiviti yang dia sediakan adalah 20. Yang tu 20. Yang 16 pula adalah beroperasi, harga, aktiviti, mempunyai tempat beroperasi tu adalah 16. Warna pula adalah semua warna hitam. Sebabnya adalah background dia adalah warna putih. Jadi kita orang pun ambil warna hitam ni untuk tulisan, untuk bagi nampak lah bila baca walaupun kecil kan. Lepas tu efek tulisan dia adalah line height dia 0.91, 0.1 dan 1.4. 0.91 ni di kolam air panas tu. Kolam air panas tu adalah 0.1. 0.1 adalah di ni. Aktiviti ni 0.1 dan 1.4 adalah tempat menghilangkan stres, aktiviti yang disediakan, beroperasi, harga, mempunyai tempat privasi. Yang tu tak adalah 1.4. Okey, jenis tulisan yang ketiga adalah Arimo.
Harimau ni macam sebelum-sebelum ni juga diisi yang banyak, yang kecil-kecil apa semua tu. Yang tu adalah semua harimau. Yang biasanya adalah saiz dia 12 dan juga 10. Yang 12 tu pun ada di aktiviti yang disediakan. Tu je yang 12. Yang lain semua 10. Lepas tu efek tulisan dia hotline lah 1.4, 1.57 dan 1.6. 1.4 ni di tempat menghilangkan stres. Yang tu 1.4. Semua tu yang bawah tu apa semua tu 1.4. Lepas tu di aktiviti tu pula 1.4 juga. 1.4. Ni 1.6. Lepas tu semua tu 1.6. 1.57 tu ada di ni. Aktiviti yang disediakan 1.57. Yang mempunyai tempat berisi tu adalah 1.4 juga. Atas tu beroperasi bila, lepas tu harga dia tu adalah 1.4 juga. Sama je. Kalau air panas ni di Perak. Lepas tu kalau siapa-siapa yang nak pergi kolam air panas yang tak pernah rasa kan, walaupun tempat lain ada, tapi dalam majalah ni ini je ada kolam air panas, boleh pergi. Banyak juga aktiviti yang boleh dilakukan untuk family apa semua tu. Macam tu. Okay, seterusnya Labu Sayung. Labu Sayung ni yang ni yang special sikit lah. Sebabnya dia sendiri yang pergi tempat tu. Yang lain semuanya ambil daripada Google, cari apa semua tu. Tapi yang ni dia pergi sendiri. Yang ni buat oleh Syarifah. Sebab dia asal Perak kan. Lagipun dia balik sebelum PKPB. Jadinya dia pergi. Tapi sekarang tak ada dah. Sekarang dah kena PKPB. Kiranya gambar tu pun gambar dia tu. Duduk dekat dengan Labu Sayung. Okey, Labu Sayung ni tulisan dia sama. List sepatan, play for display black. Dan juga harimau. List sepatan ni Labu Sayung. Play for display black ni Labu Sayung yang kecil bawah tu. Waktu operasi. Dan sejarah Labu Sayung. Yang tu adalah play for display black. Saya tulisan lah 42, 24. 42 Labu Sayung yang besar, 24 yang bawah kecil yang saya kata operasi. Sejarah Labu Sayung apa semua tu. Warna pun hitam semua. Efek lain height dia 1.4 dan 1. Yang 1 ni adalah Labu Sayung atas yang besar tu. 1.4 tu adalah Labu Sayung bawah tu, yang kecil tu. Lepas tu dengan waktu operasi dan sejarah Labu Sayung. Macam tu. Lepas tu yang ketiga pula tulisan harimau. Harimau ni di Kuala Kangsar, Perak tu kan. Yang tu harimau bersaiz 16. Itu 16. Lepas tu harimau yang bersaiz 12 adalah di Labu Sayung yang page first. Yang tu saiz 12. Manakala yang saiz 10 adalah kesemua yang waktu operasi dan sejarah Labu Sayung. Yang tu adalah 10, semua 10. Efek lain dia adalah 1.68 tu berada di waktu operasi yang belah kiri. Yang belah kiri tu adalah 1.68. Yang lain sebenarnya 1.4. Efek lain dia tu. Macam tu. Labu Sayung ni dia kata syok sebab boleh pergi kan. Pengalaman dia banyak. Boleh buat labu tu sendiri. Bukan labu yang makan je. Ni labu macam pasu. Kalau yang mana nak rasa buat pasu, buat labu sayung ni kan, boleh lah pergi. Boleh jenguk-jenguk, selfie ke. Lepas tu buat macam kita punya ke. Boleh, semua boleh. Tapi pecah tu bayar lah. Okay, seterusnya adalah Marine Island. Marine Island ni bahagian Luqman Al-Hakim yang buat, iaitu di Perak juga, Lumuk Perak. Okay, yang ni pun sama juga. List sepatan, play for display black dan harimau. List sepatan dia adalah di tajuk. Play for display black dia pula adalah di tajuk kecil, seni bina apa semua tu, penginapan, kemudahan, aktiviti. Yang tu adalah play for display black. Saya tulisan adalah 42 dan 16. 42 Marine Island, 16 penginapan, seni bina. Yang tu adalah 16. Okey, warna dia yang ni warna lain sikit, warna biru.
Sebab warna biru adalah warna laut. Takkanlah warna laut warna hitam kan. Jadi saya pilih warna biru untuk ni editor ni. Lepas tu yang lain warna hitam, semua warna hitam. Efek tulisan dia adalah lain, height 1.4. 1.4 ni semualah 1.4. Island, seni bina, penginapan apa semua tu semua 1.4. Dalam page ni kesemuanya adalah 1.4. Tak ada 1.2 ke 1.4 tak ada. Okey, yang kedua adalah yang ketiga, tulisan ketiga adalah harimau. Sama juga yang sebelum ni untuk isi-isi penting tu kan. Yang banyak-banyak tu adalah kegunaan lah. Kalau bagi sikit jadi tak lengkap. Jadi kita orang pun bagi semua yang mana perlu, macam tiket ferry apa semua tu kita orang bagi. Dia bagi aktiviti apa yang boleh buat. Selalunya kalau Meriah Island ni tempat untuk pemancing lah, sebab kawasan laut kan, takkan ada ikan. Jadinya memudahkan untuk pemancing lah selalunya. Yang pemancing ni memang gemar di sini. Okay, saya tulisannya adalah 12 dan 10. Yang kesemua dalam ni adalah 10. Dan yang 12 nya adalah di dalam bulatan warna putih tu. Nampak tak? Yang gambar bawah sekali. Yang gambar macam yang gambar bangunan, pantulan dalam tu laut tu. Yang tu adalah saiz tepi tulisan kan. Yang tu adalah harimau. Tulisan saiz tulisan adalah 12. Efek lain dia sama yang macam saya kata tadi, adalah 1.4, sama je yang atas. Okey, yang seterusnya dah habis lagi satu lagi. Yang ni adalah promo KBB. Macam biasa, benda wajib ada. Okey. Saya tulisannya adalah Sinzil, dan saya tulisannya jenis tulisannya adalah Sinzil. Saya tulisannya adalah 12. Sekejap. Okey, sat balik. Jenis tulisannya adalah Sinzil. Saiz tulisannya adalah 12 dan 22. 22 nya adalah yang luar kotak tu. Yang tu adalah 22. Yang 12 nya adalah dalam kotak tu, yang kos apa semua tu kan. Ya, kos DPSU, DPZ apa semua tu. Yang tu adalah 24. 12. Yang 22 tu di luarnya. Lepas tu Facebook KPB apa semua tu, IG KPB tu adalah 12. Yang college apa semua tu, yang college, nama college tu kan, nama college tu pun 12. Pun tulisan CZ juga, sama juga. Sebab apa kami pilih warna biru di page last ni, sebab ni adalah page yang cover page yang pertama tu, kita orang pun letak warna biru juga. Kiranya takkanlah depan biru belakang hijau. Kiranya macam pelik lah kan. Jadinya kita orang pun ambil warna biru juga untuk sama. Macam tu. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Luqman Al-Hakim bin Muhammad. Saya dari kelas DPHU 4B. Nombor matrik ialah DHU 201924409. Okey, di sini saya akan menerangkan tentang software dan aplikasi yang kami gunakan untuk mengedit, merakam dan menggabung video untuk menyiapkan presentation ini. Okey. Pertama sekali, untuk mengedit majalah, kami telah menggunakan aplikasi Canva. Reason kami guna aplikasi Canva ialah kerana aplikasi Canva ni sangat banyak boleh untuk mengedit majalah seperti majalah, bulletin, untuk resume juga ada, dan banyak lagi. Dan ianya juga senang untuk dicari kerana ia berada di dalam Google Play Store, ataupun kalau boleh search saja dalam Google Canva, ia akan dapat dicari di sana juga. Okay. Seterusnya ialah Canva juga boleh memberikan satu keunikan dan kecantikan kepada majalah kami. Untuk contoh gambar, boleh memberikan resolusi full resolution yang cantik dan akan memberikan akan menarik perhatian para pembaca. Okay. Seterusnya ialah
bagi untuk merakam video, kami menggunakan Ucam 9 dan screen recording HD. Kami menggunakan dua jenis ni kerana ia boleh wujudkan muka kami di bawah ni, boleh merakam kami sambil melakukan presentation ini. Juga untuk menggabung video, kami menggunakan aplikasi KineMaster. Aplikasi KineMaster ni sangat famous di kalangan para pelajar universiti, sama ada universiti ataupun sekolah juga, kerana KineMaster ni sangat famous dan boleh digunakan secara free sahaja di dalam Google Play Store. Sama saja dengan ketiga-tiga apps ini. Okey, seterusnya ialah link rujukan. Di sini kami telah menyediakan link rujukan yang kami untuk mencari maklumat tentang destinasi pelancongan yang kami sediakan di dalam majalah kami itu. Kami menggunakan antara laman web yang kami gunakan ialah Blogspot, Harian Metro dan orangperak.com. Bagi gambar pula, kami mengambil di dalam Google Image, dan ada juga yang mengambil di dalam laman web yang disediakan di bawah di sini dalam slide ini. Okey, saya difahamkan dari Rabu Sayung, gambar-gambar yang diambil ialah diambil dengan sendiri, iaitu oleh Sharifah Aina sendiri. Dia telah pergi ke sana untuk mengambil gambar Rabu Sayung. Okey, jadi itu sahaja daripada saya untuk link rujukan dengan software dan aplikasi. Sekian, terima kasih. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Siti Nurani binti Hunai. Saya akan membentangkan bahagian refleksi, iaitu dalam refleksi tu ada 3 benda, iaitu cabaran, lepas tu yang kedua proses semasa menyediakan tugasan, lepas tu yang ketiga apa yang kita dapat dalam penyediaan tugasan yang diberi. Untuk cabaran, kita orang letak 4 cabaran, iaitu yang first kali, capaian internet kadang-kala bermasalah. If kita orang buat perbincangan melalui video call. Yang kedua, tidak dapat mengunjungi tempat-tempat yang kami pilih berikutan dengan COVID-19 yang semakin meningkat. Yang ketiga, sukar untuk berbincang bersemuka kerana ada yang menyewa rumah di luar. Lepas tu ada student yang berada di asrama dan tidak dibenarkan untuk keluar tanpa izin. Jika nak keluar, kena minta izin dahulu dan kena balik mengikut masa yang telah ditetapkan. Yang keempat, rancangan pada mulanya kami memilih negeri Kelantan sebagai destinasi pelancongan, tetapi ianya agak sukar kerana perjalanannya yang jauh. Untuk proses penyediaan tugas, editor menganalisis perkara-perkara yang penting untuk proses kerja dan hasil kerja, iaitu kena double check majalah, apa yang salah, apa yang kurang. Lepas tu kalau ada yang kurang tu kena bagi tahu dalam grup supaya kita orang boleh improve apa yang kurang dalam majalah. Lepas tu untuk tugasan tu juga kami mengagihkan tugasan untuk memudahkan proses penyediaan majalah dan untuk pembentangan. Di antaranya ada yang menjadi editor majalah, ada yang menjadi editor untuk edit video, ada yang menjadi pencari maklumat, ada yang membuat slide dan lain-lainnya, supaya apa yang kita orang rancang tu teratur seperti yang diinginkan. Dan yang terakhir, apa yang kami dapat dalam penyediaan tugasan yang diberi. Yang pertama sekali, kami dapat pengalaman dan pengetahuan bagaimana hendak menyelesaikan masalah yang dihadapi serta bekerjasama untuk menyiapkan tugasan walaupun ada sedikit perselisihan faham di antara kami, iaitu font kena letak
saiz berapa, lepas tu font apa yang kena dengan majalah, lepas tu tema kena buat tema apa, isi kandungan dia kena pendek ke kena panjang. Lepas tu yang kita orang betul-betul susah nak decide itu tempat destinasi pelancongan, tu yang susah kita orang nak pilih. Then yang kedua, apa yang kami dapat boleh mengeratkan silaturahim.